Sisa semua ready dengan exist ya. Banyak exist. Okay, semua ada dah. Okay, afternoon class. Clear ke soalan? Afternoon, Miss. Afternoon, Miss. Afternoon, Miss. Dia duduk ke afternoon seorang-seorang tak ya? Alright, Sandra. Alamak, asal. Sandra. Takut hang tak adik hang duk belajar sini, saya adik hang pandai gini, hang tak pandai-pandai. Azira, Nes. Azrin. Okay, so we are going to start today with drawing. Okay, kita akan tengok drawing. Tapi kalau kamu dah tengok YouTube dan dia senang lah. Okay, kita akan fokus pada soalan. Kita nak tengok macam mana nak tackle soalan sebenarnya, apa yang soalan nak. Okay, sebelum kita tengok soalan, we start off with the drawing. Okay. So, we have this. First and foremost yang kita akan tengok hari ini adalah s orbital. We will be looking into s orbital. Okay, sebelum saya sambung. S orbital hari ini. Okay, just to recall your memory of yesterday. Chicken, bila S orbital bermakna L sama dengan? L sama dengan kosong. L sama dengan kosong. So chicken, M akan sama dengan? Kosong. Kosong juga. Thank you. So, bila kita kata dia adalah S orbital, semua orang tahu S orbital bermakna L adalah sama dengan kosong. Dan bila L sama dengan kosong, M sama dengan kosong. Dan M adalah menunjukkan bilangan susunan. So, bila M sama dengan kosong, dia pegang satu nombor. So, dia hanya akan ada satu susunan. Okay? Yang kita panggil semalam satu kotak. Kita tulis kat situ S orbital akan pegang satu kotak. Dalam satu kotak boleh ada 2 elektron. So, satu kotak tu sebenarnya apa? Kotak tu sebenarnya adalah susunan yang kita nak lukis hari ini. Sebelum susunan,
sebelum saya lukis, benda pertama pada paksi kamu, kamu kena label X, kamu kena label Y, kamu kena label Z. Okey, X, Y, Z. Adakah dia mesti X duduk di kiri, Y duduk di kanan, Z duduk di tengah? Tak semestinya. X, Y, Z kamu boleh susun tak kisah macam mana pun. Tetapi kalau kamu dah guna X duduk di kiri, Y duduk di kanan, Z duduk di tengah, kamu kena kekalkan paksi kamu sampai hujung SEM nanti. Bukan setakat hujung hari ni, hujung SEM nanti. My advice, cara yang paling senang sayang. Tak payah tukar-tukar, pilih satu je. Dan kamu perasan certain buku ataupun certain video kamu tengok, dia suka guna susunan macam ni. Satu lagi jenis susunan, dia suka guna macam ni. X, lepas tu Y, lepas tu dia letak Z macam ni. Okay, kalau kamu perasan banyak dia adalah like this. Nota saya pun macam ni. Tapi saya tak suka cara ni sebab susah nak lukis. Dia kecil, ruang dia kecil. Mana yang lagi betul? Dua-dua paksi tu betul. Dua-dua betul. Mana-mana yang kamu lukis betul. Dengan syarat satu je weh. Label X, Y, Z. Satu je syarat dia. Bagi tahu siapa X, siapa Y, siapa Z. That's it. Okay. Nak guna mana? Saya tak kisah. So first thing, kita tahu S orbital, shape dia adalah sphere. Shape dia adalah sphere. Bila shape dia adalah sphere, sphere bermakna bulat. Alright, macam bola. Bila kamu tengok bola, alright, bila kamu pegang bola tu kamu pusing kanan, kamu pusing kiri, kamu tengok kat depan, kamu tengok kat belakang, bola tu masih adalah bentuk bulat yang sama. Okay, sebab tu kita akan lukis dia dan hanya ada satu susunan. Sebab dia takkan ubah. Dia duduk macam mana pun dia akan tetap bulat, elok like this. Okay. Cadangan saya adalah lorek. Kamu kena lorekkan dia, kamu kena hitamkan dia. Tak perlulah hitam legam sampai kamu nak lorek satu bulatan tu pun guna setengah jam. Tak payahlah. Okay. Guna pensel kayu, just lorek. Nampak dah shaded, dah set lah. Okay. Yang penting kita nak dia adalah terlorek. Okay. Selain daripada kamu kena make sure kamu label paksi X, paksi Y, paksi Z, benda kedua yang kamu kena make sure kamu label adalah S orbital. Kamu kena label apa yang kamu tengah lukis. Sama ada S orbital, P orbital, D orbital, 3S orbital, 2S orbital and so on. Okay. So kat sini, kotak kamu, kalau kamu ingat 1S akan pegang satu kotak. Ataupun 2S akan pegang satu kotak. Betul? Kotak tu sebenarnya apa? Susunannya. Kalau dia ada satu kotak, bermakna dia ada satu susunan. So nanti kita nak masuk kat P. P semalam, P pegang 3 kotak. Bermakna P akan ada 3 susunan. Itu maksud dia. Alright? Dan kita kata elektron duduk dalam ni. Satu kotak pegang 2 elektron. So 2 elektron tu duduk dalam mana? Elektron duduk dalam ni. Alright? Elektron sebenarnya duduk dalam ni. Kenapa kita guna kotak semalam? Weh, jenuh kalau dalam exam setiap kali dia suruh letak elektron nak lukis lukisan ni. Jenuh pening kepala. Betul? So, gantikan lukisan tu kita guna kotak. Kita hanya akan lukis the shape of the orbital bila soalan minta shape of orbital. Baru kita lukis. Okay? Done. Next. Setakat ni okay? Alright, kalau okay, kita masih duduk kat S orbital. Kita masih nak tengok S orbital. Alright, so kamu ada banyak paksi ya. Dan soalan saya sekarang adalah, saya ada N equals to 3, L equals to 0. Saya ada N equals to 2, L equals to 0. Saya ada N equals to 1, L equals to 0. Dan dan kalau N sama dengan 3, L sama dengan 0. Rafi, what orbital is that? Sphere. Sphere. Name the orbital. Sphere adalah shape. S orbital. 3S orbital. 3S orbital. Alright. Kenapa 3S orbital? Sebab dia dah bagi tahu N adalah berapa. Bila dia dah bagi tahu N adalah 3, L sama dengan 0, bermakna dia adalah S orbital. Tetapi disebabkan kita tahu dia adalah 3, so nama dia adalah 3S orbital. Nama dia bukan S orbital. Okay? Dan seterusnya. Okay? N sama dengan 2, L sama dengan 0. Name the orbital. 2S orbital.
orbital. Good. Last but not least, Umi. N sama dengan 1, L sama dengan kosong. 1s orbital. 1s orbital. Thank you. Dan apa yang berbeza kat sini? Kalau kamu perasan, yang berbeza kat sini sekarang adalah N kamu. N kamu berbeza. Zul, bila N berbeza, apa yang diorang akan different? What would be different bila N diorang berbeza? L dengan M. L akan berbeza. L saya sama sekarang. L saya 0, 0, 0, 0. So sekarang yang berbeza N. N saya 3, N saya 2, N saya 1. So kalau saya lukis nanti ataupun kalau kamu tengok 3S, 2S, 1S, apa yang kamu rasa diorang berbeza? Anybody? Nak tolong? Size. Thank you. Kalau kamu tengok video, kamu akan perasan yang berbeza sebenarnya adalah size. Yang berbeza kat sini adalah N. N juga bernama principal quantum number yang kita belajar semalam. Principal quantum number yang kamu belajar semalam, selain memberitahu energy level, dia bagi tahu energy level, dia juga akan bagi tahu size. Dan Zul, bagi peluang sekali lagi. Kawan kamu dah beritahu dah size berbeza. Kamu rasa 3S besar ke kamu rasa 1S besar? 3S besar. 3S akan besar. Bermakna tak perlu ukur ya sayang. Janji mata kasar saya nampak berbeza. Bila saya kata saya kena lukis 3S, 2S, 1S, janji 3S saya besar. Alright. Dan kamu akan lorekkan dia. Pen saya besar ni je, so kamu lorek lagi cepat kot. Alright, kamu akan lorekkan dia. So, kamu ada your 3S over here. Jangan lupa label, that is my 3S orbital. Dan bila kamu lukis 2S sayang, tak perlu ukur, tak perlu kira size, tak perlu kira diameter. Janji mata kasar saya nampak dia lagi kecil berbanding 3. Alright, janji mata kasar saya nampak dia lagi kecil berbanding 3, then it's good enough. Alright, we just need to look at it. We do not need to measure. Sebab tu soalan most of the time dia akan guna perkataan sketch. Dia tak guna perkataan draw pun dia guna juga. So that is your 2S orbital. Bulatan lengkap elok. Dan 1S jadi apa? 1S jadi macam mana? Lagi kecil. 1S akan jadi lagi kecil. So dia masih adalah S orbital, dia masih dalam bulatan, dia masih adalah bulat, tapi saiz dia sekarang lebih kecil. Kenapa saiz dia lebih kecil? Sebab dia adalah 1S orbital. Alright, that is your 1S orbital. Okay. Question so far? Boleh? Alright. Kalau boleh, kita move on. That is your S. Yang paling senang adalah S sebab dia hanya bulat dan dia akan tak ada pilihan lain. Cuma nak membezakan diorang kat sini, jangan lupa label. Setiap lukisan yang kamu lukis kena ada label. Tak ada label, kita tak bagi markah. Okay. Next yang kita akan move on, kat sini adalah P orbital. Kita akan tengok P orbital pula. Aziz, P orbital bermakna L sama dengan? L sama dengan 0 dengan 1. L ada 2. L2. P orbital kan? P orbital kan miss. Maaf.
Bukan P orbital ada 2 ke? N sama dengan 2, L kosong dengan 1. Kalau L sama dengan kosong, dia orbital apa? L sama dengan 2. Dia ada 2 digit, L dia ada 2 digit. Kan? So, L kita tak perlu kira berapa digit. L tu adalah coding. so L sama dengan 1. L sama dengan 1. Alright. Bila dia p orbital, L mesti adalah sama dengan 1. Okay. Bila dia p orbital, L mesti sama dengan 1. Straight away, bila saya tulis dia ada 2p, kalau saya tulis dia 2p bermakna N sama dengan 1, L sama dengan, N sama dengan 2, L sama dengan 1. Sebab 2, P. P mesti adalah L sama dengan 1. Okay. Amin P apa lagi? Alright. Kalau L adalah sama dengan 1 kat sini, M saya akan sama dengan berapa? Zik? L sama dengan 1, M sama dengan negatif 1, kosong dengan positif 1. Negatif 1, kosong dan positif 1. Dan kalau kamu tengok M kamu sekarang ada 3 nombor. 3 nombor bermakna kalau ikut semalam kita belajar dia akan ada 3 kotak. 3 kotak, 3 nombor bermakna juga kamu akan ada 3 susunan untuk your p orbital. Kamu akan ada 3 susunan untuk p orbital. Bermakna p orbital kamu kena ada 3 arrangement, 3 lukisan. Dan 3 lukisan dia adalah px, py dan juga pz. Okay? Dan shape of the p orbital, the shape of the p orbital adalah dumbbell. Alright? Shape dia adalah dumbbell, shape dia adalah lebih kurang like this. Okay? Adalah lebih kurang like this. Dia dalam bentuk dumbbell. My advice untuk kamu bila kamu lukis dumbbell, make sure 2 lobe tu atas bawah kamu adalah lebih kurang sama size. Dia kena lebih kurang sama size. Okay? So first thing yang kita nak cuba lukis kat sini adalah px. So saya nak lukis px orbital. Dan kalau kamu tengok cara saya tulis, p adalah besar sikit, x adalah kecil di bawah tu. Apa maksud px orbital? Px orbital bermaksud dia akan duduk di atas paksi x. Bila saya kata perkataan duduk di atas paksi x, sebab tu pentingnya kamu label siapa x, siapa y dan siapa z. Kamu wajib label siapa x, siapa y dan siapa z supaya bila saya lukis, saya nampak siapa adalah x. Px bermakna lobe saya kena duduk di atas x. Haziq, kamu lukis tak? Saya nak tengok drawing kamu lepas ni. Alright, kamu akan lukis dan dia akan duduk di atas x. Okay? Macam saya kata, dia kena lebih kurang sama besar. So dia akan duduk di atas x dan kita akan lorekkan dia di atas x. Dia hanya perlu duduk di atas paksi tersebut. Okay, dia hanya perlu duduk di atas paksi tersebut. Next, kalau kamu dah selesai dengan px, kita nak move on kepada py. Tapi sebelum saya lukis py, alright, sebelum saya lukis py orbital, saya nak ingatkan satu benda. Masih paksi. Dan paksi kamu sayang, paksi x, y, z kamu masih dalam susunan yang sama. Bermakna kalau kamu mula dengan x kamu di kiri, x kamu masih di kiri, y di kanan, z di tengah, z di tengah. Kalau kamu mula dengan x, y, z, x duduk kiri, y duduk tengah, z duduk kanan. Boleh, tapi make sure x, y, z kamu adalah sama. Okay? Maksud saya kat sini adalah paksi boleh ubah. Tapi bila kamu dah start guna satu jenis susunan, kamu kena guna susunan tu sampai hujung. Alright? So jangan ubah yang tu. So x saya masih di kiri, y saya masih di kanan, z saya masih di tengah. Dan nama pun py. Py. Kalau tadi px adalah duduk di atas x,
PY bermakna kita akan lukis dan duduk di atas Y. Alright, dia akan duduk di atas paksi Y. Alright, dia akan duduk di atas line Y tersebut. Okay. So kamu akan lorekkan macam biasa. That is your PY. Dan last but not least, saya nak PZ. Alright, last but not least, saya nak PZ. Same old story. Paksi adalah benda pertama supaya kita nampak your X, Y, Z duduk mana. Dan kalau last yang saya nak adalah PZ orbital. Kalau last yang saya nak adalah PZ orbital. PX duduk atas X, PY duduk atas Y. Rasa-rasa PZ? Duduk. Duduk atas Z. Thank you. Dia Paksi akan Z. duduk di atas Z. Thank you Hazira. Dia akan duduk di atas Z. So kita akan lukis dan dia akan duduk just nicely on the Z. Nicely on the Z. Dia akan duduk di atas Z kamu. Z saya adalah duduk di tengah. Kalau Z kamu duduk di kiri, duduk di kiri lah. Ikutlah drawing kamu. Okay. Dan yang paling penting sekarang, alright, yang paling penting sekarang kalau kamu tengok pada lukisan atas kertas kamu, kamu ada your X, Y, Z, your PX, PY, PZ. Dia patut lebih kurang macam lukisan saya di mana your look tak boleh sama. The look tu kalau semua X, Y, Z kamu adalah dalam susunan yang sama, side yang sama, salah dah tu. Alright, dia salah dah tu. Sebab dia akan ikut paksi yang sama. Okay, bila kamu lukis dan paksi dia like this, your X, Y, Z paksi dia macam ni, kamu akan nampak your P orbital akan macam pusing. Dia akan duduk kat X kat sini, dia akan duduk kat Y kat sini, dia akan duduk kat Z kat sini. Alright, so dia akan berubah. Itu adalah lukisan yang betul. Okay, dan of course semua lukisan ni adalah salah. Bayangkan kalau saya tak ada your X kat sini. Kamu hantar lukisan betul, lukis betul, label kat bawah betul, tapi yang kamu suka tinggal, paksi. Betul tak lukisan saya sekarang? Sebab saya takkan nampak siapa X, siapa Y, siapa Z. Betul? Nama pun PX, dia kena duduk atas X. So, paksi kamu kena ada lah. Okay? The moment saya nampak jawapan kamu, kamu lukis dan kamu paksi, kamu tak ada label. Sayang, kita tak tanda dah jawapan tu. Kita pangkal tu. Kalau kamu nak tahu. Alright, cara kita tanda dalam exam, the moment saya tak nampak paksi X, Y, Z, kita tak tengok dah jawapan tu. Mesti salah. Okay? Alright? Okay, setakat ni soalan? Boleh? Boleh ke? Senang? Okay. Tadi kita ada isu dengan size. Tadi kita ada isu dengan size di S orbital. Apa jadi kalau saya letak sama, case yang sama, saya letak M sama dengan 3, L sama dengan 1, saya letak M sama dengan 2, L sama dengan 1 kat sini. Okay? Ini kalau M sama dengan 3, L sama dengan 1, name the orbital. P orbital. 3p orbital. Thank you. 3p orbital, bukan p orbital. Dia akan jadi 3p orbital. So dia akan duduk N sama dengan 3, L sama dengan 1. Betul? Dan satu lagi. Soalan? N sama dengan 2, L sama dengan 1. 2p orbital. 2p orbital. Thank you. Tapi masalah wujud sekarang. Kalau kamu alert, p orbital lain dengan S. Sebab apa? Sebab S ada satu susunan je. Betul? Dah tahu S orbital kan lukis je lah. Tapi sekarang masalah dia, bila dia adalah L sama dengan 1, dia adalah p orbital. Bila L sama dengan 1, dia p orbital. Dan kita tahu p orbital tu ada px,
ada PY, ada PZ. Soalan tak bagi. Soalan hanya bagi N sama dengan 3, L sama dengan 1. So kamu hanya tahu 3P. N sama dengan 2, L sama dengan 1. 2P. Tapi soalan suruh lukis. Nak lukis apa? Boleh tak lukis semua? Alright, trick dia kat sini. Alright, kita target soalan. Kalau soalan saya berbunyi like this. Draw an orbital shape. Draw an orbital shape for the following. Okay, soalan saya sekarang adalah draw an orbital shape for the following. Ini soalan saya. Rasa-rasa kena lukis berapa? Satu. Alright, Umi kata satu. Kenapa satu, Umi? Sebab dia kata N. Yes. Alright, sebab dia kata N. Nampak? Bila dia kata N orbital, bermakna kita hanya lukis satu. Tapi saya ada 3 pilihan. Saya hanya nak lukis satu. So kita pilih mana-mana satu yang kamu berkenan. Tapi disebabkan dia duduk di bawah soalan yang sama, alright, dua-dua ni duduk di bawah soalan yang sama, my advice, kalau kamu pilih 3PY, kat sini kamu akan pilih 2PY. Okay, nak senang. Kita pilih yang sama. Kamu pilih mana-mana. Pilih PX betul, pilih PY betul, pilih PZ betul. Tapi, apa beza antara 3PY orbital dengan 2PY orbital zone? Size. Apa dia, Miss? Siapa lagi besar? 3P. 3PY orbital. Ya. So, sama case macam S orbital sebenarnya. Alright, tak kisah N tu duduk kat mana, janji N lagi besar, size dia lagi besar. So, sekarang saya kena lukis kat PY. Saya pilih PY. So, bila saya pilih PY, saya kena lukis atas Y dan untuk 3PY, lobe dia, lukisan kamu kena lebih besar. Alright, so kamu lukis besar sikit lah. That is your PY. Alright. Dan bila kamu lukis 2PY nanti, dia kena kecil sikit. Okay. Kita nak tengok lukisan Akmal. Yes, Ya. saya nak ke tandas. Sebab? Ya. Saya nak pergi tandas. Pergi je lah dah. Kan tinggal je. Saya nak tengok lukisan Akmal. Kalau siapa yang nak tengok lukisan Akmal juga, kamu boleh pin Akmal jadi the main. Bila kamu pin Akmal jadi the main, nanti bila dia angkat kertas dia kamu akan nampak lah. Apa nak lukis ke Akmal? Ubah kamera. Apa dia? Tak ubah kamera. Oh, Apa dia? dah. Lagi? Mana dua ni? Saiz macam lebih kurang sama je.
Kena nampak objek lagi besar kecil tu. Okay. Alright. So, yang berbeza, yang paling-paling berbeza sebenarnya adalah saiz lah. Okay. Bila kamu letak dia di kiri dan di kanan, kamu kena nampak saiz tu adalah berbeza. Okay. Bila kamu letak dia di kiri dan kanan, dekat lukisan kamu, mata kasar saya kena nampak sebab saya tak ukur weh. Hang jangan bagi alasan teacher dia kecil 1 mm. Aku memang tak ukur lah. Okay. None. Tak ada siapa masa tanda kertas tu akan ukur. Kita memang akan tengok je dan kita hanya perlu nampak mata kasar tu lebih besar dan lebih kecil sahaja. Okay. So that is the way and kita masih balik kepada konsep yang sama. Kalau dia dah bagi n, kamu mesti kena label dia sebagai n berapa. Okay. Dan bila dia suruh lukis an orbital, satu orbital of a shape yang lebih daripada satu, dia boleh ada px, py, pz ataupun d orbital nanti, kita hanya pilih mana-mana satu. Okay, kalau soalan tak bagi, kita pilih je mana-mana satu. Okay, question so far? Boleh? Senang? Okay, kalau senang, kita nak masuk kepada d orbital. Okay, d orbital kat sini. Usma, d orbital, L sama dengan? Usma? Fatin? L sama dengan 2. Thank you. D orbital means L sama dengan 2 kat sini. Kenapa hari ni ramai yang keluar masuk Line tak okey ke? Line saya tak okey ke? Line you tak okey? Line saya okey tak? Jalan je kan? Okay, tak apa. We move on. L sama dengan 2 kat sini, bila dia D orbital, L adalah sama dengan 2. Dan bila L sama dengan 2, Hidayah, M sama dengan? Negative 2, Negative 2. negative 1, 0, positive 1, positive 2. Alright, bila L sama dengan 2, M boleh jadi negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2 sebab dia adalah D orbital. So macam kita bincang semalam, saya ada 5 nombor kat sini. Bermakna saya akan ada 5 susunan. Alright, bila saya ada 5 susunan, juga adalah bila kamu lukis kotak-kotak, kamu ada 5 kotak. So sebenarnya 5 kotak tu apa benda? 5 kotak tu sebenarnya adalah 5 susunan yang kita akan lukis hari ni. Okay? So, D orbital, shape dia adalah clover leaf. Alright, kalau kamu pernah tengok clover leaf. Okay. Clover leaf, kalau kamu pernah Google, clover leaf adalah the friendship leaf, you know. Orang kata kalau hang jumpa daun ni, ada 4, apa benda kita panggil tu? 4 lobe tu, alright. 4 daun dia dan you are having, you give to your friendship and all that bullshit lah. Tapi yang 4 daun memang susah nak cari. Daun ni banyak kat mana? Daun ni banyak kat island. Alright, sepanjang jalan pun ada. Tapi majority daun ni 3 daun je. No, yang 4 tu memang susah nak cari. Okay, tempat yang tak. Okay, bye. Main balik. Tak ada bye, main balik. So that is the clover leaf. Alright, that is the clover leaf. And the clover leaf kalau kamu tengok sekarang, dia ada 4 lobe. Kita panggil benda ni lobe. Dia ada 4 lobe. Okay. So I have 4 lobes over here. Lobes. Dan kita ada 5 lukisan yang saya nak lukis. So 5 lukisan tu, saya tak nak kamu imagine. Saya tak nak kamu lukis 3D. Saya tak nak kamu lukis angle pelik-pelik. Semua tak payah. Saya nak lukis cara paling senang je. Dan tak perlu imagine. Okay. Benda pertama yang saya akan lukis adalah DXY orbital. Okay. Apa maksud XY orbital? XY orbital bermakna dia duduk di antara paksi X dan paksi Y.
antara paksi X dan paksi Y. Dan cara yang paling senang, saya nak ajar cara. Tak perlu imagine. First thing, label paksi supaya saya tahu siapa X, siapa Y, siapa Z. Make sure paksi kamu berlabel, line kamu berlabel. Dan sekarang cari kat tengah. Alright, kita akan bold a bit of the X yang duduk kat tengah. Alright, bold a bit of the Y yang duduk kat tengah. Saya tak nak kamu imagine. Ni cara paling senang, tak payah imagine. Okay, hitamkan sikit kat tengah untuk X, hitamkan sikit kat tengah untuk Y. Bila dah hitamkan, okay, nampak tak? Kalau kamu dah hitamkan, kamu akan nampak 4 kawasan. 4 kawasan, bila kamu cross, kamu ada 4 kawasan. Betul? Alright, ni 4 kawasan dia. 1, 2, 3, 4. Right? So, kat 4 kawasan tu kita akan lukis loop tu. Pada 4 kawasan yang kamu dah jumpa tu, kita akan lukis loop. Loop pertama, kamu akan lukis. Alright? Loop kedua, pada kawasan kedua. Okay? Loop ketiga, pada kawasan ketiga. Saya lukis freehand je. Kamu cantik lah. Kamu boleh lukis pusing-pusing kertas. Saya tak boleh pusing komputer pun. Ya, apa terima je lah apa yang aku lukis tu. Alright. Bila kamu lukis, kamu akan hitamkan dan kamu kamu perasan 4 loop ni sekarang dia duduk di antara paksi X dan duduk di antara paksi Y. Ini cara kita lukis. Tak payah imagine, tak payah kata teacher saya tak nampak lah. Tak payah nampak. Label paksi je. Alright? Label paksi sahaja. Okay. So, awaklah yang ni dia tak nak jadi hitam. Jadi merah semua. Alright. So, kalau saya, yang ni tak payah buat yang ni tak payah buat. Yang ni tak payah buat, apa yang saya nak buat sekarang dia orang tak payah buat. So, that is my paksi X. That is my paksi Y. DXY, alright, DXY bermakna dia duduk di atas paksi X, bukan duduk di atas, sorry. Dia akan duduk di antara paksi X dan duduk di antara paksi Y. So that is my X, that is my Y. So 4 loop ni dia akan duduk di antara paksi tu. That's it. Tenang. Alright, tak payah imagine. Jangan datang bagi tahu kat saya, teacher saya tak nampak lah, saya tak boleh imagine lah. Tak payah imagine. Okay, itu cara paling senang. So next, saya ada D, X, Z orbital. D, X, Z orbital bermakna dia duduk antara X dengan Z. Sama, saya akan cari siapa X saya, siapa Z saya. Cari siapa X kamu, siapa Z kamu. Pada X kamu akan lukis sikit kat tengah. Alright, pada Z kamu akan lukis sikit kat tengah. Okay. So, kamu akan lukis sikit Z kat tengah. Dan 4 kawasan tu adalah here, satu kawasan, satu kawasan, satu kawasan, satu kawasan. Ni 4 kawasan dia. Okay. Pada 4 kawasan tu, lukis loop dia. Senang je. Lukis loop dia. 1, 2, 3, 4. Habis. Hitamkan. So dia mesti kena duduk di antara paksi X dan juga paksi Z. Sebab yang kita lukis sekarang adalah DXZ orbital. Alright, yang kita lukis sekarang adalah DXZ orbital. Simple. Boleh? Kalau yang saya dah lukis ada 2. Saya dah lukis XY antara X dan Y. Saya dah lukis XZ antara X dan Z. Satu lagi rasa-rasa? D. YZ. YZ. Thank you class. DYZ orbital. Alright, dan satu lagi adalah DYZ orbital dan kamu dah nampak dah flow dia sebenarnya.
kita main antara 3 paksi tu je. Kita pilih antara 3 paksi tu. So Y, Z bermakna duduk di antara Y dan Z. Cara yang sama. Kamu akan bold the Y, kamu akan bold the Z, kamu akan cari 4 kawasan tu. 1, 2, 3, 4. Lukis dan hitamkan. Okay, kalau kamu dah lukis, kamu akan perasan lukisan kamu something like this. That is your D, Y, Z orbital. Okay, that is your D, Y, Z orbital. Kita ada 2 lagi yang lain sedikit daripada 3 ni. Lain sikit je pun. Next yang kita ada adalah dx square minus y square. X square minus y square orbital. Apa maksud dx square minus y square orbital? Tadi dia duduk antara, dia duduk in between paksi x, paksi y. Duduk in between paksi y, paksi z. Sekarang lagi senang sayang. X square y square bermakna dia duduk di atas paksi y. Dia duduk di atas paksi x. Dia akan duduk di atas paksi tersebut. So cara dia, kita akan lukis atas paksi x. Kita akan lukis atas paksi x dan juga atas paksi y. Just nicely on the axis. Alright? Just nicely on the axis. Dia akan duduk di atas paksi tersebut. Dia bukan duduk di antara sekarang, dia duduk di atas paksi tersebut. Lukisan saya mungkin tak berapa okey, maklumlah lukis guna komputer kan. Alright? Lukisan kamu dalam exam nanti kena elok lah. Tadi makan lunch mesti sedap lah mak masak kan? Tak nak pada rumah. Tok ada apa? Tok panda. Anis nak makan McD nasi lemak kan Anis? Apa ni? Okay. Yang ni senang untuk saya yang ni yang paling senang lah. Okay, dia duduk di atas paksi tu terus. Okay. Next and also the last one. Yang ni yang special sikit. Okay, yang ni yang special sikit. Bila kamu lukis, okay, pakcik ni adalah dz square orbital. Dz square orbital sama macam case x square minus y square. Z square bermakna dia akan duduk di atas paksi z. Tapi kamu perasan bila kamu duduk di atas paksi z, that is my z. Bila dia duduk di atas paksi z sayang, dia hanya ada separuh daripada lukisan. Sebab dia hanya ambil satu log. Tapi saya nak 4 log. Satu lagi duduk mana? Okay, satu lagi duduk mana? Special case. Satu lagi ni special. Satu lagi akan jadi donut. Sorry? Sorry? Jadi donut ring. Dia ada donut ring, thank you. Dia akan ada donut ring. Dan donut ring dia, tengok dulu sebelum lukis. Donut ring dia kalau kamu perasan bila saya pusing, untuk bawah saya akan pusing ke depan. Tapi belakang saya tak nampak. Alright, dan bila saya bowkan dia, kamu akan lagi jelas lah. Bila kamu bow, kalau kamu perasan, alright, bahagian belakang ni tak nampak ring dia. Okay, bahagian depan akan nampak ring dia. Okay, ataupun saya guna color lain, mungkin kamu nampak lagi.
Okey. Bahagian depan akan nampak, bahagian belakang akan tak nampak. Okey, bahagian depan akan nampak, bahagian belakang tak akan nampak. Kenapa jadi macam tu? Okey, reason senang. Kamu kena imagine sikit. That is my Z. That is my Z. Saya letak donut ring kat Z saya. Alright, bila kamu pandang sekarang, kamu nampak depan je kan? Tangan belakang saya nampak? Tak nampak. That is the reason. Okay, that is the reason. Bila kamu lukis, bahagian depan kamu akan nampak, bahagian belakang tu tak boleh nampak. Alright, so bila kamu lukis pun sama, bila kamu lukis pun sama, kamu tak boleh bagi nampak bahagian belakang. Okay, tapi bahagian depan tu kamu kena nampak. Kamu kena lorekkan dia. Okay, that is the thing. Kenapa color dia tak stay ya? Dia tak suka kat aku kot. Ada layer. Tak apalah. Kena lukis, kena hitamkan kat sini kat depan. Tu lah. Okay. Miss. Biar okay. Kan X, Y, Z tu boleh susun secara awak kan? Ya, boleh secara rawak tapi dalam satu set jawapan yang sama, semua tu kena dalam bentuk. Kalau untuk Z kuasa 2 tu, kalau Z alih kanan macam mana? Tak boleh. Belah kanan atau belah kiri? Tak boleh? Okey, kalau kamu tak lah. Saya tak ada slide. Okey. Kalau katakan kita letak macam ni. So saya ada like this dan Rafi kata kalau Z saya duduk sini. X, Y duduk sini. Boleh? So Z akan duduk sini ya. Okey. Lepas tu bring dia akan pusing. Buruk berat dengan aku. Okey, bring dia akan pusing. Boleh? Tak ada masalah. Kamu akan hitamkan. Thank you, Miss. Alright. Boleh, tak ada masalah tapi syarat dia satu je kat sini. Syarat dia satu sahaja kat sini adalah bila kamu lukis macam ni. Okey. Saya guna pen color lain baru kamu nampak lah. Okay. Boleh, tak ada masalah dengan syarat satu. Untuk semua lukisan kamu, susunan paksi kamu kena sama, bermakna susunan paksi kamu untuk yang lain pun kena macam ni. Alright. Yang penting sebab tu saya tak ajar dia condong ke kiri atau condong ke kanan atau duduk tengah. Saya ajar dia duduk di atas paksi tu. So kalau paksi kamu label X, Y, Z kamu terbalik dengan orang lain, kamu tak suka, kamu suka terbalik macam ni. Boleh, tak ada masalah. Dia duduk atas Z lah. Z kamu kat mana, dia duduk kat mana. Okey? Syarat dia satu je. Nak senang kan sayang? Nak senang. Tak payah pilih banyak susunan. Ambil satu je kamu guna dari sekarang sampai hujung sem, sampai habis exam. So, tak payah duk pilih-pilih. Tak payah duk, apa ni, bila ada pilihan tu jadi pening. Betul? Bila masuk MACD tu ada satu menu je, senang. Tapi bila masuk MACD, menu banyak, diri kat kaunter tu lama. Tahu? So, tak payah pilih. Alright, guna satu je. Lapar dah, saya lapar. Tak makan ni, saya tak makan ni. Pada mak masak nasi. Mak masak sambal apa tadi. Tak lapar. Syok lapar dah rumah. Okey, setakat ni soalan? Boleh? Okey, boleh lukis? Dua benda saya nak pesan. Satu, label. Label paksi, label orbital. Apa masalah? Lukis syok tapi tinggal tak label. Jawapan salah. Okey, benda pertama. Benda kedua, alright, benda kedua. Lukis besar sikit. Apa jangan lukis saiz saya letak 5 kupang lepas tu lukisan hang hilang. Tahu? Hang letak sebutir nasi atas lukisan hang hilang. Nasi tu lagi besar. Tu maksud saya. Jangan duk kedekut sangat, lukis besar sikit. Okey? Bila kamu lukis besar, bila paksi kamu besar, kamu nak lukis loop tu, kamu nak lukis ring tu, semua pun elok lagi. Kamu akan nampak dengan jelas siapa duduk di antara paksi apa. Bila kamu lukis kecil tu masalah, tu problem. Okey? Ada soalan untuk lukisan setakat ni?
Kalau tak ada, kita nak tengok contoh soalan. Okay, sebelum saya bagi quiz. Alright. Soalan saya senang je. A few je. Dia banyak kepada bahasa Inggeris. Alright, soalan kita kat sini dia banyak kepada bahasa Inggeris. Okay, soalan ni tak ada, saya bagi sendiri. Sebab tutor kamu tak banyak soalan pun. So, draw the shape of orbital for the following set of quantum number. So, quantum number yang saya ada, 3, 2, negatif 2, positif half. Okay. Soalan saya pertama. Kalau saya ada satu set quantum number, dia memberi maksud alamat kepada berapa elektron? Siapa nak jawab Saudara Fazira? Satu set quantum number NLMS macam ni, satu set lengkap, dia sebenarnya untuk berapa elektron? Empat. Tiga. Empat. Tiga. Tiga, Miss. Satu set quantum number, dia hanya bagi tahu satu kedudukan, satu bentuk, satu susunan, spin satu. Berapa elektron? Oh, satu. Yes. Thank you. Kita bincang semalam quantum number. Bila satu set quantum number NLMS, dia sebenarnya menunjukkan kedudukan satu elektron. Betul? Kedudukan satu elektron sahaja. Dan sekarang soalan minta draw the shape of orbital for the following set. Draw the shape of orbital for the following set. Okay? Dia nak berapa shape of orbital? Satu elektron boleh duduk berapa rumah? Satu je kan? Alright, bermakna kita nak satu shape sahaja. Dan shape apa? Siapa yang akan menentukan shape dalam ni? Siapa yang akan menentukan shape? L. L bermakna nombor kedua. So L saya sekarang, L sama dengan 2, N sama dengan 3. L sama dengan 2, shape apa? 3D. D orbital, betul? 3D. So apa yang saya nak sekarang adalah 3D. Tapi D orbital. 3D orbital. Tapi kita tahu quantum number ni untuk satu elektron je. So saya hanya nak satu shape of the electron. Alright, saya hanya nak one shape of the electron. Tapi 3D orbital ada 5 sayang. Kita bincang tadi. Ada 5 susunan. Kita nak lukis yang mana? Mana-mana? Mana-mana. Thank you Umi. Alright. Kita nak lukis yang mana? Kita akan lukis mana-mana sahaja yang kamu berkenan. Tapi hanya boleh lukis satu. Kenapa hanya boleh lukis satu? Sebab quantum number hanya adalah untuk satu elektron. Satu set quantum number untuk satu elektron. So kita hanya boleh lukis satu rumah. Okay. So dalam 3D orbital ada 5. Kamu pilihlah mana-mana satu yang kamu nak lukis. From me one, saya akan tanya siapa nanti suruh tunjuk. Anyone yang kamu berkenan. Kamu boleh lukis 3D XY. Kamu boleh lukis 3D YZ. Kamu boleh lukis 3D X square minus Y square. 3D XZ, 3D Z square. Mana-mana satu yang kamu berkenan. Saya nak tengok Putri punya.
Captain dulu. Tengok betul? Let's see apa yang kamu lukis. Dx square minus y square. So duduk atas x, duduk atas y. Good. Thank you. So, untuk case macam ni, kita sebenarnya tak kisah sangat kamu nak lukis yang mana. Tapi dengan syarat satu je, label. Bila kamu diberi pilihan, pilih mana yang kamu berkenan dan hanya lukis satu. Jangan lukis lebih daripada satu dan yang paling penting, bagi tahu apa yang kamu lukis. Alright? Masalah selalu bila kamu lukis, kamu shock sendiri, kamu tak bagi tahu apa yang kamu lukis. Bila kamu diberi pilihan, ada lebih daripada satu, kamu hanya pilih satu sahaja dan tulis apa yang kamu lukis. Sangat-sangat senang. Soalan lukisan mesti akan keluar Mesti akan keluar. Chapter ni nak tanya apa lagi weh? Takkan nak main dengan 0, 1, 2, 3 je. Alright, sampai bila nak pandai dia mesti akan tanya punya lukisan. Banyak dengan sikit je. Alright, next question. Kita buat satu lagi. Okay, soalan yang lebih kurang sama. Kalau kamu tengok. Okay. Very similar thing. Draw the shape of orbital for the following set of quantum numbers. Same thing. Tapi sekarang, kita nak lukis orbital apa? Anyone? Anyone? No one? Saya panggil ya. Anis Nakia. Apa benda ni? Kita nak lukis orbital apa ni? Untuk apa? Untuk soalan ni. Name the orbital. Orbital. Sorry? Saya tak nampak soalan. Tak nampak soalan? Saya tak share dokumen, saya share sekali lagi. Nampak? Nampak? Baru nampak Miss. Oh, okay, Nampak. Sorry. Draw the shape of orbital for the following set of quantum numbers. So this is my set of quantum numbers. So sebelum kamu lukis, kamu kena tahu dia adalah orbital apa. Anis, tadi. So what is this orbital? P orbital. P orbital je. Satu P or 2P. Thank you. Name of the orbital kat sini adalah 2p bukan p orbital sahaja sebab soalan dah bagi n. Okay. Sama juga 2p orbital sahaja, kita nak satu sahaja. P boleh ada 3, P boleh ada 2px, 2py atau 2pz. Dan saya hanya nak satu sahaja atau lukis dan saya nak tengok Anis punya.
masih adalah lukis besar. Tak payahlah besar sampai satu ekor paper tu lukis satu je, tak payahlah. Jelas lah. Alright. Pengalaman kita selalunya budak lukis kecil gila. Saya letak ibu jari saya, betul lukisan tu dah hilang. Jangan macam tu lah. Okay. Tak dah, Nes? That is your 2px orbital. Thank you. Boleh? Betul? Alright. Anis tak nak buka kamera, tak tahu kenapa. Anis nak buat apa tu? Okay. So, that is your 2px orbital. Anis lukis 2px. So, mana-mana yang kamu lukis pun saya tak kisah. Kita masih balik kepada kamu kena label apa yang kamu lukis. Alright? Tu jenis soalan yang pertama. Jenis soalan kedua, soalan boleh tanya like this. Okay, kita balik kepada jenis soalan kedua. Kalau kamu baca soalan kat sini, nampak tak soalan? Okay, good. Draw a possible shape of orbital when n equals to 3, l equals to 2. So kat sini soalan saya, Haziq, dia nak berapa shape of orbital? 5. Dia semua yang berkenaan. Baca soalan tu, buka mata. Draw a possible shape of orbital when n equals to 3 while l equals to 2. So D, 1. Dia nak satu je, possible. Okay, saya dengan jujur dengan duka citanya saya nak maklumkan, dalam soalan chapter ni, nak bagi tengok muka. Alright. Untuk soalan chapter ni, jawapan dia pendek. Kalau kamu perasan, jawapan dia pendek-pendek je. Betul. Dia senang nak dapat markah. Sayang, tapi dia susah nak hilang. Dia senang juga nak hilang markah. Bila soalan dah memang cakap a possible, dia hanya nak satu. Hang jangan ingat kalau hang lukis semua kita bagi markah weh. Kita tak tanda terus. Sebab hang tak jawab soalan. Alright? Kita jahat dia. Sebab dia senang nak dapat markah. So bila benda tu senang nak dapat markah, dia juga adalah benda yang senang nak hilang markah. Okay? Bila soalan dah memang cakap a possible, baca betul-betul. Soalan dah memang cakap kat situ sekarang, a possible shape of orbital. Dia hanya nak satu shape of orbital. Okay? Kita hanya akan bagi satu. Dan, Haziq, n sama dengan 3, L sama dengan 2. L sama dengan 2, Haziq, what orbital is that? D orbital. Thank you. It's a d orbital. Dan disebabkan d orbital, saya ada n sama dengan 3, yang saya lukis adalah 3D. Hasil kita lukis mana yang berkenaan. Alright, ada satu yang mutlak, syarat kamu label pasti, label apa yang kamu lukis. Alright, tengok. Kelas pagi hari tu tak ada pun duk tak stable, duk live keluar masuk macam ni. Hanya senang tak berapa okey. Lain saya pun tak okey. Gila.
Belum lagi adik. Lah, duk relax sangat tadi. Ada orang duduk Selangor ke? Ini duduk Selangor kan? Ada air ke? Good. Come on, Haziq. I'm still waiting. Tiga DXY orbital. Okay? Boleh? Thank you. So, senang. Next question. Okay, last question before your quiz. Draw all possible. Soalannya, draw all possible shape of orbital when n equals to 4, L equals to 1. So soalan dia sekarang. Siapa saya tak panggil lagi? Zulaika? All possible shape of orbital when n equals to 4, L equals to 1. So rasa-rasa berapa? 3. 3. Alright. Kat sini dia adalah orbital apa yang kita nak lukis sebenarnya? 4p orbital. 4p orbital is a 4p orbital yang kita nak lukis dan disebabkan soalan guna perkataan all possible. So apa yang kamu kena buat? Kamu kena lukis ketiga-tiga orbital of px, 4px, 4py and 4pz. Dan saya nak tengok lukisan mereka. And yang lain, try. Bentar-bentar saya dah cakap saya nak tengok Zulaika punya, aku tak lukis. Okay, soalan dia adalah n sama dengan 4, L sama dengan 1. Kamsong. Kalau kawan yang lain nak tengok boleh pin lah. For PZ, PX, for PY. Thank you. Perfect. Good. Okay. So, that is the type of question yang dia boleh tanya lah. Dalam drawing, dia biasanya dia boleh tanya 3 jenis soalan je. Alright.
Jenis ketiga ni dia senang. So, sejenis adalah yang dia bagi dalam bentuk quantum number. Dia bagi dalam bentuk quantum number like this. Okay. Kalau dia bagi jenis dalam quantum number, soalan dia kamu akan tengok sebenarnya nombor dua nombor kat depan dia. Kita nak tengok n berapa, L berapa. So kamu akan tahulah dia orbital berapa. Okay. Jenis kedua adalah dia bagi dalam bentuk n berapa, L berapa. Lagi jelas lah, kamu akan nampak juga. Berhati-hati dengan ayat yang dia minta tu. Dia boleh minta satu, dia boleh minta all, dia boleh minta semua, dia boleh minta 3 possible. Dia boleh minta 3. Alright? Bila dia minta 3 kalau soalan ni kan, sebab dia adalah d orbital. Kalau sekarang dia tak minta a possible, dia minta 3 possible. Kamu lukislah mana-mana 3. Alright? Itu cara dia. Okay? Dan juga jenis ketiga lagi senang. Jenis ketiga yang dia boleh minta adalah draw orbital. Dia bagi tahu siap-siap dia suruh lukis apa. Dia minta terus siap-siap 3dz squared. Dia minta siap-siap 2py. Dia minta siap-siap 1s katakan. Dia boleh minta siap-siap. Kalau yang ni saya rasa tak payah ajar pun hang boleh tulis lah. Alright, yang ni adalah jenis yang paling senang dia boleh tanya. Okay, so dalam drawing dia memang akan tanya 3 jenis je. Tak ada masalah. Soalan dia akan straightforward, jelas. Syarat dia satu sahaja. Label faksi, label orbital yang kamu lukis. That's it. Dan satu lagi, lukis besar. Lukis sesuai. Selalu tanda ke benda yang kecil bila tak gambar macam tai lalat. Tahu? Alright. Eloklah, saiz dia kena elok. Okay? Soalan? Soalan? Okay? Kita doakan supaya kamu akan balik ke college lah hujung minggu ni. Kalau tak balik, kalau jadi apa-apa kita akan tengok macam mana lah. Setakat ni kamu akan balik, so kita akan berjumpa lah dalam kelas macam biasa. Kalau tak, kelas online still akan jalan lah, saya yakin. Okay? Sebelum balik pun, balik ke tak balik ke, online ke, duduk dalam kelas ke, chapter 5 punya video dah penuh kat atas, kat YouTube, pergi tengok. Sebab benda tu benda baru, tapi benda yang senang. Cuba relate apa yang kamu dah belajar minggu ni, alright, dalam 5.1, cuba relate dalam 5.2. Dia benda yang sama. Alright, dia benda yang sama. So cuba relate dalam tu. Quiz dia, tricky sikit. Quiz saya hari ni kamu kena tangkap gambar dan upload dalam Google Form. So saya nak bagi link Google Form tu dalam WhatsApp supaya kamu boleh buka terus guna phone dan tangkap gambar terus guna phone dan upload. Okay, nanti kamu guna laptop kamu tak boleh nak upload. Yang tu, dan saya akan bagi masa setengah jam je sebab saya akan bagi dan kita akan end the meet punya kelas sebab nanti kamu susah nak upload line slow. Okay, so kalau tak ada apa saya akan end the class and saya hanya bagi masa setengah jam sahaja untuk jawab dan settle upload. Lepas tu Google Form saya akan tutup. Okay, question? Boleh? Alright, kalau boleh, have a good day. Sebelum tu, main saya forward dulu link kat WhatsApp. Link kat WhatsApp. Okay. That's it. Thank you. Have a good day. I'll see you. Bye. Thank you, Miss. 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 Gaya cah gitu. Thank you, Miss. Miss dah keluar ke? Bocah. Besok je, besok lagi. Tengok-tengok still record. Weh, jangan. Dah, siapa kena dulu dia comel.